Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadri bin Syafawi. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan anda melalui topik pengenalan kepada komunikasi ataupun introduction of communication. Secara umumnya, kewujudan teknologi ini dijadikan sebagai medium yang telah direka bentuk dan dihasilkan oleh manusia bagi memudahkan, mempercepatkan dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Isu etika semakin banyak diperkatakan dalam era teknologi maklumat kerana teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mengubah sifat ataupun tabi'i etika tersebut. Kita pergi kepada implikasi-implikasi teknologi komunikasi. Yang pertama, ia memudahkan perhubungan sesama manusia. Penggunaan teknologi untuk berkomunikasi juga telah meluaskan konteks berkomunikasi kerana proses komunikasi bukan sahaja berlaku di antara manusia tetapi di antara manusia dengan mesin. Sebagai contoh kita ambil perhubungan di antara manusia dengan manusia seperti kita berbual ataupun bercakap secara depan-depan. Tetapi perhubungan di antara manusia dengan mesin ni, sebagai contoh yang kita ambil penggunaan mesin ATM, di mana kalau kita tengok step dia, kita masukkan kad, kita masukkan PIN number, kemudian kita tengok jumlah amount berapa, lepas tu kita keluarkan duit berapa jumlah kita nak keluar. So sampai yang terakhir sekali kita dapat duit tersebut. Itu adalah salah satu contoh di antara hubungan antara manusia dengan mesin. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu komunikasi remaja, iaitu ia melibatkan di antara ibu bapa dengan media sosial dan juga teknologi. Kelekaan menaip ataupun menatap skrin di telefon pintar atau smartphone lah kita panggil ketika berbicara telah menjadi suatu norma ataupun budaya hingga mengambil alih komunikasi dua hala yang penting dalam membina perhubungan di antara manusia. So pada saya, benda ni dia bagai satu perkara yang kurang sopan. Ibarat contoh, kita sedang berbual, ataupun anak sedang berbual dengan kita lah, kita sebagai ayah. So dalam masa dia berbual tu, mungkin dia nak berkongsi masalah ataupun mungkin dia nak berkongsi ilmu ataupun apa-apa saja. Tapi dalam masa yang sama, kita menggunakan phone ni macam kita ambil ringan apa yang perkara dia nak sampaikan kepada kita. Jadi secara tak langsung dia boleh mengubah persepsi anak kita. Mungkin dia berfikir kalau aku cakap dengan ayah pun tak ada function juga, kan? Bila cakap dengan ayah dah asyik main telefon, pegang telefon, ataupun masa dia tengah cakap tiba-tiba jawab telefon. So benda tu macam dia menimbulkan banyak perkara-perkara yang negatif daripada positif. Kemudian kita pergi yang seterusnya, iaitu persahabatan dalam talian. Penyelidik dalam perlakuan sosial ini menunjukkan bahawa media sosial digunakan untuk mengekalkan hubungan sedia ada, membentuk hubungan romantik dan mencipta persahabatan baru dalam talian. Sebagai contoh kita ambil yang boleh dikatakan semua orang di dunia ini ada aplikasi ni, Facebook. So bila kita kita ada aplikasi Facebook, so kadang-kadang kita boleh cari kenalan lama, kita boleh mendapatkan sebarang info ataupun maklumat, info semasa ataupun maklumat yang kita nak
Okey. Kemudian dalam masa yang sama penggunaan persahabatan dan talian ni, okey, dia macam kita boleh membentuk satu komuniti. Okey, di mana komuniti ni dia diwujudkan atas tujuan-tujuan yang tertentu. Okey, sebagai contoh, okey, kita ada komuniti di suatu kediaman, okey, di taman. So segala maklumat yang berada dalam taman tersebut akan dikongsikan melalui Facebook. Okey. Jadi secara tidak langsungnya kita akan berpotensi untuk mempunyai kawan baru. Okey, kawan baru dalam taman tersebut. Jadi persahabatan dan talian ni bukan kita merujuk kepada Facebook saja, tapi ada banyak aplikasi-aplikasi lagi yang digunakan secara meluas, okey, secara apa orang kata dalam media sosial ni. Ya, seperti kita ada Instagram, okey, kita ada WhatsApp, okey. Kalau aplikasi-aplikasi lain tu Telegram kita ada. So tu adalah antara aplikasi yang banyak digunakan secara meluas yang kita gunakan. Okey. Apa kekurangan teknologi komunikasi dalam suatu organisasi? Okey. Yang pertama, meningkatkan prestasi individu. Okay. Dalam kaitannya dengan teknologi komunikasi, prestasi individu dapat diterjemahkan dengan mengukur keberhasilan sistem informasi yang sedia ada. Okey. Kita tengok kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi dalam organisasi. Okay, yang pertama, meningkatkan prestasi individu, di mana dalam kaitannya dengan teknologi komunikasi, prestasi individu dapat diterjemahkan dengan mengukur keberhasilan sistem informasi yang sedia ada. Sebagai contoh kita ambil dia menggunakan teknologi komunikasi dia untuk dalam kerjaya dia. Okey, ataupun sesuatu perkara yang dia buat tu dia berjaya menghasilkan satu sistem ataupun satu budaya yang orang kata bila orang tengok hasil kerja dia tu, oh, yang ni terbaik. Okey, yang ni the best. Ataupun majikan dia tengok, okay, this is the best. Okay. Alright. Kita pergi point yang kedua, okey, berkongsi pendapat dan juga info terkini. Okey. Pekerja pada masa kini lebih berminat menggunakan forum untuk mencari maklumat terkini. Okey, dan saling berkongsi pendapat, okey, dengan rakan-rakan mereka yang dikenali di dalam alam maya. Okey. Yang ni macam saya ungkapkan tadi. Okey, macam contoh, okey, kita berada dalam situasi norma baru sekarang, ya. So bukan sahaja kita berhubung secara alam maya, tapi secara informasi pun kita akan cari di dalam alam maya. Okay. Sebagai contoh, bila kita membuat suatu kajian ataupun satu penyelidikan, okay, dia banyak menggunakan medium teknologi untuk mendapatkan sesuatu sumber. Okay. Lebih-lebih lagi bila kita berada dalam norma baru ni, okay, pergerakan kita untuk berhadapan dengan seseorang kini dah semakin terhad, dengan norma baru, dengan pandemik COVID-19 yang kita sedang lalui sekarang ni. So banyak kekangan ataupun banyak halangan di mana untuk kita bergerak dengan lebih proaktif seperti dahulu. Jadi antara alternatif yang diguna pakai dalam keadaan norma baru ni adalah penggunaan teknologi yang sedia ada, atau pengenalan ataupun pencarian sesuatu perkara di dalam teknologi. Dan di samping tu, bila kita membuat suatu
perkara ataupun kita bertanyakan pendapat, okey, kita banyak refer ataupun kita banyak rujuk kepada rakan-rakan melalui talian di alam maya. Sebagai contoh, okey, mesyuarat di antara di kalangan pekerja dengan majikan. Okey, kalau dulu kita boleh jumpa secara depan-depan terang-terangan, tapi kini dah berubah. Okey, nombor baru kita dalam secara talian. So aplikasi-aplikasi secara online ni sekarang ni memang tengah high demand untuk digunakan. Yang macam contoh penggunaan Microsoft Teams, okay, penggunaan WhatsApp video call. Okay, so daripada dulu WhatsApp punya aplikasi ni daripada 4 orang, sekarang ni dah boleh pergi ke 6 orang untuk sekali komunikasi dalam kumpulan. So tu adalah contoh dia. Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengurangan tenaga kerja dalam sesebuah organisasi. Okey, perkembangan teknologi dengan kewujudan pelbagai mesin yang canggih, dan robot yang automasi mampu menyelesaikan pelbagai jenis pekerjaan dalam masa yang singkat tanpa bantuan ataupun pengendalian daripada ramai pekerja. Okey, yang ni kita ambil contoh di suatu kilang otomotif. Okay. Kalau dulu pada era tahun yang sebelum-sebelum ni, okay, banyak tenaga kerja diguna pakai, okay, dalam suatu kilang untuk membina sebuah kereta. Okay, sebagai contoh kita ada bahagian A iaitu pemasangan enjin, lepas tu kita ada bahagian untuk body kereta, badan kereta tersebut. Kemudian kita ada bahagian untuk mengecat, pemasangan aksesori pada kereta tersebut, proses mengecat, sampai kereta tu siap sepenuhnya. Okay. Secara tak langsung benda ni dia ambil masa yang terlalu lama untuk siap. Okay. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang ni, sebagai contoh kita gunakan robot. So bila robot ni dia boleh buat kerja dia, okay, tanpa sebarang masalah. Boleh dikatakan tanpa sebarang masalah. Sebab apa? Kalau dibandingkan dengan tenaga manusia, okay, kadang-kadang tu pekerja ni penat ataupun tak sihat, ataupun dia ada masalah keluarga, ataupun apa-apa saja yang boleh menghalang dia untuk membuat kerja dia seperti biasa. Tetapi bila menggunakan robot, kita bagi pun dalam situasi yang macam mana pun, dia masih lagi membuat kerja dia yang sama, kecuali power supply tak ada. So bila power supply tak ada, robot pun tak boleh nak bekerja macam biasa. So secara tak langsung robot ni juga dia boleh, orang kata boleh multitasking. So bila kita sebut multitasking ni, dalam satu bahagian dia boleh membuat 3-4 perkara dalam masa yang sama. Berbanding dengan manusia, seorang satu job, seorang satu skop saja, okay. So bila dia robot ni dia boleh buat dalam 3-4 perkara dalam satu masa, secara tak langsung dari segi masa yang ditetapkan dapat dikurangkan dan produktif dapat ditingkatkan. Okay. Jadi itu antara sedikit sebanyak perkongsian saya dengan anda semua. Okay, diharap segala ilmu ataupun segala perkara yang saya dah sharekan kepada anda diharap boleh membantu anda semua dalam kita memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.